Didik TV KPM. Terima kasih kepada murid-murid yang setia menonton Didik TV KPM hari ini untuk mata pelajaran tingkatan 4 untuk pendidikan moral dengan tajuk Berperi Kemanusiaan Membentuk Masyarakat Sejahtera, dan macam-macam dah tadi contoh amalan berperi kemanusiaan yang telah pun kita pelajari, dan kita nak sambung bersama dengan cikgu. Silakan cikgu. Ya, terima kasih ya. Saya sangat bangga ya tadi dengan persembahan yang telah murid-murid saya lakukan. Tapi segmen ni mungkin Din akan suka ya. Ini segmen berikutnya mungkin pertama kali ya. Saya minta murid-murid saya ini walaupun mereka ada masalah kekangan mungkin dari segi bahasa dan sebagainya, tapi saya meminta mereka untuk menyampaikan kepentingan amalan berperi kemanusiaan ini dalam bentuk sajak. Wah, kita akan menonton murid-murid kita mendeklamasi sajak. Ya, Menarik. kita nak tengok macam mana kawan-kawan anak-anak murid ini mendeklamasi sajak. Ini adalah satu cara yang guru boleh gunakan, variasi ya. Bahasa Melayu merentasi kurikulum. So, sekarang ni memang kita ada elemen ini ya. Jadi kita ajar murid-murid ini mencipta. Mereka cipta sendiri ya sajak ni, dan saya sudah buat penilaian dan saya dah membetulkannya. Jadi kita nak mulakan dengan siapa nak mulakan segmen pertama ni? Siapa nak jadi penyajak yang pertama? Isin. Isin. Okey, Isin okey ya, Isin. Rasa sajak yang Isin tulis ialah ini. Okey, mulakan Isin. Saya telah membuat satu sajak tentang pelakuan berperi kemanusiaan yang mewujudkan masyarakat yang prihatin dan penyayang. Sajak ini berbunyi begini. Wahai warga bumi, marilah kita bersama-sama anggota komuniti saling berinteraksi, mengambil berat antara satu sama lain. Jaga kebajikan semua yang memerlukan. Jangan kedekut hulurkan bantuan. Flora dan fauna kita hargai. Jangan sekali bunuh dan rosak. Mari kita membentuk komuniti yang lebih harmoni. Sifat bertimbang rasa amalkan sentiasa. Berusaha bersama mewujudkan masyarakat yang prihatin dan penyayang. Itu sahaja, cikgu. Bagus ya, sajak yang bagus. Okey. Jadi apakah yang telah dibincangkan sebenarnya ya? Elemen yang dibincangkan oleh aspek yang dibincangkan ya oleh Izin ialah satu daripada kepentingan amalan berperi kemanusiaan ialah mewujudkan masyarakat yang prihatin. Prihatin means masyarakat yang mengambil berat dan juga penyayang ya. Maksudnya anggota komuniti bukan bermaksud mana-mana pihak tertentu. Kita semua adalah anggota komuniti, saling berinteraksi. Kenapa kita saling berinteraksi? Kerana kalau Din tahu satu kes di mana seorang perlukan bantuan, Din berkongsi dengan saya melalui WhatsApp dan Telegram, mungkin orang-orang lain pun akan turut membantu. Betul, cikgu. Contohnya kalau kita tiap-tiap minggu pergi ke rumah warga tua atau anak yatim kita membantu, kita masukkan dekat media sosial dan orang lain pun akan berfikir, macam mana pula saya pun boleh pergi kan? Jadi kita akan besarkan komuniti kita. Sebab tu kita perlu berinteraksi dan mengambil berat antara satu sama lain ya. Dan tidak dilupakan juga kita perlu jaga flora dan fauna. Hargai flora dan fauna ciptaan Tuhan ya, kerana flora dan fauna inilah hidup kita seimbang. Okey? Dan kita perlu sentiasa menyayangi flora dan fauna. Macam mana sajak tadi? Sangat-sangat sedap. Saya suka dua ayat yang terakhir tadi untuk kita jadi masyarakat yang prihatin. Ya, okey. So bolehlah ya guru-guru juga menggunakan kaedah ini ya, untuk mengajar pendidikan moral. Jangan fikir susah ya. Okey, bagus. Syabas. Okey, syabas murid yang telah membentangkan tadi. Okey, seterusnya siapa orang kedua nak membentangkan? Saya nak sambung, cikgu. Oh, Pragyatis. Pragyatis ni banyak ya angkat tangan ya. Nak cuba. Okey, Pragyatis. Cuba. Tajuk saja yang saya cipta ialah persepakatan dalam masyarakat. Bahtera merdeka menyusuri pantai, gelar tawa berderai-derai, Melayu, Cina, India dan lain-lain. Hidup bersepakat, berbentuk budaya, bersatu padu, bermuafakat sentiasa. Semua aspek kehidupan menjadi mudah. Tolong menolong sentiasa amalkan. Bekerjasama membina negara. Amalan baik hati sentiasa julangi. Membantu yang
memerlukan setiap masa. Ya. Itu je, cikgu. Bagus ya. Sajak ini pun tengok dia mulakan dengan Bahtera Merdeka. Ada lagu kan Bahtera Merdeka? Ada, cikgu. Saya tak ingat sangatlah lagu dia. Cikgu nak saya nyanyikan ke cikgu? Kalau kah. Okey, jadi saya rasa dia kaitkan Bahtera Merdeka kerana dia nak kaitkan berbagai penduduk, berbagai bangsa di negara kita, ya. Bila saya baca sajak yang dia cipta ni, saya memang rasa baguslah budak-budak ni kalau kita pupuk mereka Kreatif, boleh cikgu. cipta, ya. Jadi kita lihat apa rumusan daripada sajak Pragadis, ya. Okey, iaitu anggota masyarakat akan bersatu padu dan bermuafakat dalam semua aspek kehidupan. Bila kita nak amalan perikemanusiaan ini merebak atau menjadi meluas, ya, perlu ada amalan bersatu padu dan muafakat. Kenapa rasanya muafakat ini penting? Takut nanti kita berpecah belah. Jadi kita tak boleh nak bantu, kita asingkan, ya. Kita macam tak mau dan macam-macam perkara yang boleh berlaku, ya. Jadi kita bermuafakat membawa berkat. Ingat tak istilahnya? Okey, kemudian sikap seperti tolong-menolong. Okey, tolong-menolong, bekerja sama, baik hati akan wujud ketika membantu orang dalam kesusahan. Saya rasa negara kita mengharungi musim berbagai musibah, ya. Tapi kita nampak setiap kali saban hari, ya, di media sosial, bagaimana rakyat Malaysia dia tak fikir langsung, ya, tentang diri sendiri, tidak bersikap individualistik, tidak bersikap materialistik. Mereka terus sahaja keluar memberi bantuan, ya. Macam mangsa banjir hari itu ada orang yang membekalkan bot-bot penyelamat. Betul, ada, ya. Dan ada yang telah memasak makanan. Banyak, ya, makanan yang dimasak dihantar kepada mangsa-mangsa banjir yang tersangkut. Ada yang tersangkut sehingga 2-3 hari, ya, di rumah mereka, ya. Jadi kalau kita ada orang yang membantu berperi kemanusiaan, maka harapan untuk kita masih lagi cerah, ya. Betul. Okey, bagus, ya, Pragadis. Seterusnya siapa nak baca saja? Janish Rao. Excited Janish Rao, ya. Okey. Baik. Tajuk saja saya ialah masyarakat harmoni. Sangkut. Wahai manusia, marilah insaf. Jauhi perasaan hasad dan dengki. Bersangka buruk, rosakkan hubungan. Sampai ke kerbau, tiada maafan. Iri hati, memakan diri. Berusaha bersama, mengampai kejayaan. Ulurkan bantuan kepada yang alpa. Tidak kurang harta pusaka. Yang menerima gembira di hati. Yang memberi puas hidupmu. Sayang menyayangi semasa insan. Amalan mulia sentiasa ikuti. Wah, ada nampak? intonasi sendiri, cikgu. Tengok baris yang yang menerima gembira di hati, yang memberi puas di hidup. Bila orang itu menerima, dia rasa gembira kerana ada orang membantu. Yeah. Kita yang memberi malam tu kita tidur, rasa puas hati kerana saya dapat membantu seseorang, ya. Jadi kita lihat apa yang disampaikan oleh Janish tadi. Maaf, ya. Alright. Dia mengatakan golongan yang menerima bantuan akan berasa disayangi. Saya rasa kalau orang tu memerlukan bantuan, bila pergi bantu, dia takkan menolak. Kerana kita bukan menunjuk-nunjuk, ya, kepada orang apa yang kita bantu. Dan dia akan rasa diambil peduli oleh orang sekeliling. Bayangkanlah bila kita berada dalam kesusah, orang membantu. Kita akan rasa sangat gembira dan kita tidak perlu ada sikap iri hati dan bersangka buruk. Kadang-kadang bila ada orang pergi menderma sesuatu, kita kata ni mesti nak masukkan nak tunjuklah ni letak nak dalam nama, social media. Nak tunjukkan nama dekat social media dan sebagainya. Sebab itu orang selalu ada satu patah mengatakan tangan yang memberi tu, tak tahu tangan yang menerima tu, dia takkan orang cakap tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Ya, tetapi dalam konsep ini, apa salahnya kalau orang itu menerima pun, kita jangan anggap dia sebagai benda yang tak baik, ya. Kita jangan iri hati atau bersangka buruk. Kadang-kadang kita lihat, ya, banyak bantuan yang diberikan, ya, dalam amalan berperi kemanusiaan. Orang kata, kenapa ini pun perlu diberi ke? Tak apa, kita berikan, ya. Jadi jangan bersangka buruk dengan kejayaan orang lain. So, betul. Dah sajak yang ketiga. Dan kita ada satu lagi sajak yang perlu dibaca oleh siapa tu? Kak Winis. Kak Winis lagi belum. Okey, Kak Winis, saya nak kamu baca dengan baik. Okey, teruskan. Terima kasih, Cikgu. Hari ini saya akan membaca sajak bertajuk Menjamin Keselamatan Masyarakat. Hidup sepakat membawa berkat. Ini pedoman hidup masyarakat. Keselamatan rakyat sentiasa utamakan. Jangan ada yang hidup teraniaya.
Tentang hidup menjauhi jenayah, curi tipu perlu dijauhi. Penderaan melanggar adab berperkemanusiaan, ke manakah nilai insanmu? Tidak guna di hidup belakang tabir besi, naik turun tangga mahkamah, patuhi undang-undang, sanjungi peraturan, hidup aman, bahagia sentiasa. Nampak dia ada modify sikit 2-3 baris tambahan ya. Ada baris tambahan saya nampak. Bagus ya, ada baris tambahan. Okey, bagus ya Kak Winis, sajak kamu itu menceritakan tentang satu daripada kepentingan amalan berperi kemanusiaan. Kita lihat rumusannya. Okey, baiklah. Keselamatan masyarakat terjamin jika kita mengamalkan sikap berperi kemanusiaan. Kerana apa? Bila orang itu susah, dia mula mencari jalan yang salah untuk mendapatkan sesuatu. Betul atau tidak? Betul, cikgu. Kalau dia tak ada makanan, dia akan curi di kedai. Kalau dia tak ada apa-apa, dia akan pergi dan dia akan minta mengemis dan sebagainya. Ini semua adalah amalan yang tidak baik. Ya. Jadi kes jenayah seperti kecurian, menipu tanda tangan, ambil dokumen palsu dan sebagainya tidak akan berlaku. Dan penderaan dapat dikurangkan. Mengapa? Kalau di rumah tu ada anak 6-7 orang, semua minta makan, lapar. Ibu bapa tak dapat bekalkan. So mereka menunjukkan kemarahan dan tekanan. Tekanan kepada anak-anak tersebut. Ini yang kita kata, ataupun dibiarkan anak itu dibuang di mana-mana sebab tak boleh diberi makan, ya. Dan juga kita tidak akan melibatkan dalam perkara yang menyalahi undang-undang, ya. So inilah dia kepentingan ya amalan berperi kemanusiaan ya yang kita pelajari pada hari ini, dan saya suka cara pembentangan anak murid saya menggunakan sajak ya. Okey. Ya, sangat-sangat kreatif murid-murid kita pada hari ini. Syabas ucapkan kepada semua. Yang ni boleh bagi berapa bintang? Kalau saya cikgu pun saya bagi juga macam cikgu tadi 10 kan? 10 jugalah cikgu. Bagus, syabas ya. Saya harap semua yang menonton, yang melihat ni akan menggunakan kaedah yang begini untuk mengajar murid-murid ya supaya ada variasi dalam pengajaran. Betul kan? Sedang kita berehat sekejap lagi. Apa kata murid-murid di rumah pun cuba juga menulis sajak dan cuba deklamasikan dekat ibu ayah ataupun cikgu-cikgu di sekolah. Kita berhenti rehat. Terus tonton Didik TV KPM. Didik TV KPM.